Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar matematik tingkatan 2. Okey, bab 9 laju dan pecutan. Apa yang kita nak pelajari hari ini ialah mengenai pecutan. Okey. Apakah maksud pecutan dan nyah pecutan bagi suatu kadar yang melibatkan laju dan masa? Okay. Pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Ini formula dia. Okay, pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Okay, perubahan laju kita boleh dapat daripada kita ambil laju akhir tolak dengan laju awal. Ya. Itu perubahan laju. Okey, unit ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam kuasa 2, meter per saat kuasa 2, sentimeter per saat kuasa 2 ataupun kilometer per jam per saat. Okey, peningkatan kelajuan terhadap masa kita panggil dia ialah pecutan. Pengurangan kelajuan terhadap masa kita kata dia adalah nyah pecutan. Okey, contoh ya. Sebuah kereta lumba dia memecut ya daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, so sekarang kita akan cari dia punya perubahan laju dia ya. Okey. So kita ambil perubahan lajunya. Okay, laju akhir tolak laju awal. Okay, laju akhirnya ialah 120 km per jam. Laju awalnya adalah dalam keadaan pegun. Pegun ni maknanya kita tidak bergerak. Jadi kelajuannya sifar lah. Okay, jadi kita tolak 120 km tolak sifar. Kita akan dapatlah 20 km per jam. Okay, so untuk cari pecutan. Okey. Kita ambil 120 km per 1 jam sama dengan 120 km per dengan 60 jam ya. 1 jam sama dengan 60 darab 60. Okey, sebab 1 minit sama dengan 60 sama dengan 1 60 saat sama dengan 1 minit. Okey ya. So, kita dapat 0.033 km per second. Okey, jadi pecutan dia adalah 0.033 km per second bahagi dengan 6 saat. Okey. Kita dapat daripada 120 km bagi dengan 1 jam ya. Kita dapat kilometer tadi. Okey, kemudian dapatlah 0.0056 km per saat. Okey, per dengan saat atau km per second kuasa 2 saat kuasa 2. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini ada gambar motosikal. Okey, sebuah motosikal dia bergerak daripada keadaan pegun. Tanpa bergerak dengan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan motosikal itu? Okey, jadi kita kena cari dulu berapakah perubahan laju dia. Okey. So, pecutan. Okay, kita ambil perubahan laju dia 20 tolak 0. Okay, bahagi dengan masa yang dia ambil iaitu 5 saat. Okay, so kita akan dapatlah 20 meter per saat bahagi 5 saat. Kemudian dapat 4 meter per second. Ya, kuasa 2 saat kuasa 2. Okay, inilah pecutan dia. Okay, soalan yang sama. Gambar rajah yang sama. Okey, selepas ditekan brek,
Okey, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan keadaan seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey, berapakah pecutan motosikal itu? Okey. So, pecutan dia daripada laju awal dia ialah 20 tadi yang kita kira tadi. Kat soalan yang sebelum ni 20 meter per jam, kita dengan hingga laju akhir dia ialah pegun far, dia berhenti. Jadi 0 tolak 20 meter per saat bahagi dengan 4 saat. So kamu dapatlah negatif 20 meter per saat bahagi 4 saat. So dapatlah negatif 5 meter per saat. Ataupun kita kata dia adalah nyah pecutan sebab bila jawapan kita negatif, dia sebenarnya nyah pecutan. Jadi kita tulis nyah pecutan 5. Negatif tu dah hilang Kalau kamu letak negatif ni, letak pecutan. Maknanya dia semakin berkurang. Bagaimanakah melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan yang termasuk penukaran unit? Sekarang ni kita diminta tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer minit per minit. So, kita tukarkan dulu dalam bentuk pecahan 420 meter per min. Kita buat macam ni. Simbol bahagi per ni kita tukar kepada bahagi. Untuk mudahkan kita buat pengiraan. So, ini maksudnya 420 darab 1 meter per dengan min bahagi dengan min. Kita nak tukar kepada unit kilometer per min. So, kita akan tukar meter kepada kilometer. Nak tukar meter kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Jadi 420 darab dengan 1 bahagi dengan 1000. Kamu akan dapat 420 bahagi 1000 bahagi dengan min bahagi dengan min. So darabkan. Min bahagi, kita boleh tukar dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 1 per min. Minit so kamu dapatlah 0.42 km per min kuasa 2 Min darab min kuasa 2. Seterusnya. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya. Ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dengan balik. Sekarang kita kena tahu apakah pecutan pergi, apakah pecutan balik. Barulah kita akan cari perbezaannya. Jadi untuk pecutan semasa pergi, 18 km per jam, kita bahagi dengan 3/4 jam. So, kita dapat 20 km per jam kuasa 2. So untuk perjalanan ke festival, adalah 40% berbanding balik. Jadi untuk perjalanan balik dia, kita kena darab 40 masanya berkurang. 40% darab 3/4 jam. So kamu dapat 0.3 jam. So masa yang diambil semasa pulang, 0.75 jam. Yang ni 0.75 ni datang daripada 3/4 jam. 3/4 jam ni saya tukar dalam bentuk perpuluhan, dapat 0.75 tolak dengan 0.3 jam. So kamu dapatlah 0.45 jam. Jadi pecutan untuk semasa pulang, masih lagi dengan kelajuan yang sama. 18 km per jam bahagi dengan 0.45 jam.
Okey, sama kamu dapat 40 km per jam kuasa 2. Okey, so apakah perbezaan pecutan dan pergi dan balik? Kita tolaklah. Beza pecutannya 40 km per jam kuasa 2 tolak 24 km per jam kuasa 2. Jadi kita dapat 16 km per jam kuasa 2. Okey, tengok contoh ya. Sami dia memandu kereta dengan kelajuan 70 km per jam. Okay, dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Okay, hitung pecutan dalam kilometer per jam per jam. Okay, sekarang kita cari dulu pecutan dia. Okay, perubahan lajunya ialah 100 km per jam tolak dengan 70. Ya, laju akhirnya adalah 100 km, laju awal 70. So, kamu dapat 30 km per jam. Okay, so kita boleh cari pecutan. Okay, pecutan kita ambil 30 km per jam tadi untuk perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil iaitu 30 minit. Kamu dapatlah 30 minit km per jam. Okey, minit kita tukar kepada jam iaitu jadi 1/2 jam. Ya, 30 minit sama dengan 1/2 jam atau kamu boleh tulis 0.5 jam sama saja ya. Okey, so kamu dapat 60 km per jam per jam. Okay, ya. So kita dah tukar daripada minit tadi masanya kepada bentuk jam. Okay. Jadi untuk penukaran unit hati-hati semasa membahagi atau menukar unit ya, terutama minit dan jam, kilometer, meter. Okay, baiklah untuk soalan seterusnya. Okay, masih lagi soalan yang sama. Sami yang memandu kelajuan 70 km per jam dan menambah kelajuan 100 km per jam dalam masa 30 minit. Okay, kita nak ubah kepada kilometer per jam per saat. Okay, ya. So, masa adalah 30 minit. 30 darab dengan 1 minit ya. Okay, so untuk tukar kepada saat, kita darab dengan 60. Ya, 1 minit bersamaan 60 saat. So, kamu dapat masanya adalah 1800 saat. Okay, so, kita masukkan dalam formula kita 30 km per jam. Ini kita ambil tadi yang pengiraan mula-mula tadi ya. Yang ni. Yang kamu dah kira tadi. Ni, kelajuan perubahan laju dia ya. Okey, bahagi dengan 1800 saat. So, kita dapatlah 0.167 km per jam per saat. Ini pertukaran unit yang kita nak cari ya. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah melibatkan pecutan? Okey, contoh di sini. Lisna dia memecut kenderaannya 4 km per jam per saat semasa memotong sebuah kereta. Okay, jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey, baiklah. Pertama, okay, ya. Kita tulis dulu dalam bentuk pecahan. 4 km per jam per saat. Okay, dia nak tahu laju selepas 5 saat. Okay, tolak dengan 100 km per jam. Okay, so laju selepas 5 saat ini adalah laju akhir. Okay, 100 km per jam ini adalah laju awal ya. Okay, per dengan 5 saat. Inilah perjalanan dia. Okay, selepas 5 saat. Okay, pecutannya ialah 4 km per jam per dengan saat. Okay, sebab dia dah bagi pecutan, yang kita nak cari adalah laju akhir. Okay, so kita buat pengiraan darat silang. Okay, 4 km per jam per saat ni darat dengan 5 saat. Okay, so dapat laju selepas 5 saat tolak dengan 100 km per jam. So, sini kamu dapat 20 km per jam ya. Saat ni dah tak ada. Okay.
So, sama dengan laju selepas 5 saat tolak dengan 100. So, nak dapat laju selepas 5 saat, okay, 20 km ni tambah dengan 100 km per jam. Kamu dapat 120 km per jam. Inilah jawapan dia untuk perjalanan selepas 5 saat. Ya, kelajuan memecut kereta Nisnah tadi. Ya. Okey. Sebuah motosikal yang sedang bergerak dengan kelajuan 40 km per jam dan memperlahankan kelajuannya sebanyak 20% daripada kelajuan akhirnya dalam masa 40 saat. Okey, hitung pecutannya. Okey, pertama, kita cari dulu berapakah laju selepas 40 saat. Okey, dia kata 20%. Okay? Memperlahankan 20%. Maknanya 80% lah kelajuan sekarang. Ya. Okey, jadi 80% darab dengan 40 km per jam. Okey, yang ini kenderaan yang bergerak. Okey, laju akhirnya kita kena kurangkan daripada 40% ni, 40 km ni 80%. Okey, 20%, sorry ya. So, kita dapat 32 km per jam. So, ini adalah laju akhirnya. Okey, so pecutan dia 32 tolak 40. Okey, bahagi dengan 40. Ingat ya, 32 ni laju akhir, 40 laju awal. 40 yang di bawah ni adalah masa. Ya. So, kamu akan dapat negatif 0.2 km per jam per saat. So, pecutannya ataupun kita boleh tulis dia sebagai nyah pecutan sama dengan 0.2 km per jam per saat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.